Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video pembelajaran kita hari ini adalah tentang penukaran pecahan penyebutnya per 10 dan per 5 kepada perpuluhan. Objektif kita hari ini ialah kita hendak menukar pecahan per 10 dan per 5 kepada nombor perpuluhan. Selepas itu, kita hendak menggunakan kaedah jari ajaib untuk tukar pecahan per 10 dan per 5 tersebut kepada perpuluhan. Kita ulang kaji konsep pembelajaran kita sebelum ini. Jikalau kamu belum menonton video tersebut, cikgu sudah letak linknya di bawah video ini dalam bahagian deskripsi. Okey, pada minggu lepas kita telah belajar apakah kaitan 1/4 dengan 0.25, 1/2 dan 0.5, 3/4 dan 0.75. Kalau kamu perasan, pecahan ada nilai yang setara seperti di sini. 1/2 setara dengan 2/4. Maka kedua-dua pecahan ni ada nilai perpuluhan sebanyak 0.5. Ini juga adalah ulang kaji. 1/2 adalah 0.5. Raja blok 100 kita telah dibelah dua, di mana di sini ada 50 kotak. Setengah adalah 50 daripada 100 kotak bersamaan dengan 0.5 ataupun 0.50. Selalunya kita tidak tulis nombor di belakang ini. Ini yang dimaksudkan dengan setara. Jikalau kotak 100 dibagi pada 4, setengah daripadanya adalah 2/4 ataupun juga 50/100 kotak. 50/100 adalah bersamaan dengan 0.5. Jadi minggu lepas kita sudah belajar kotak-kotak kuning ini. Dan minggu ini kita akan fokus kepada per 10 dan per 5. Bagaimana 1/10 bersamaan dengan 0.1 dan 1/5 adalah 0.2. Baik, kita mulakan dengan pecahan per 10. 1/10 daripada kotak ini, kita belah kotak pada 10 adalah 10 kotak. Jadi 10/100 kotak adalah 0.1. Pecahan 10/100 ini juga bermaksud 10 bahagi 100. Kita boleh membahagi menggunakan kaedah gerak titik perpuluhan. Kita akan gerakkan titik perpuluhan itu ke sebelah kiri sebanyak 2 kali. 1, 2 dan sekarang kita akan dapat 0.1. 0.1 selalunya ditulis seperti ini. Kosong di belakang ini tidak perlu ditulis. Adakah kamu masih ingat apakah nilai 10/100 dalam peratus? Ya, betul. Ia adalah 10%. Sekali lagi kita ambil contoh 5/10. 5/10 daripada kotak 100 adalah seperti ini. 5/100 kotak adalah 0.50. Kita akan gerakkan titik perpuluhan untuk bahagi dengan 100 sebanyak 2 kali. Seperti itu. Dan kita akan dapat 0.5. Dalam peratus, masihkah kamu ingat 50/100 sama dengan? Betul, 50%. Baik, kita lihat satu contoh yang selalu kita guna dalam kehidupan seharian, sedar atau tidak. Konsep perpuluhan dan pecahan wujud dalam konsep wang. Kita nak tahu 1/10 daripada RM1. Kita tahu RM1 adalah bersamaan 100 sen. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 sen. 1/10 kita perlu bahagikannya kepada 10 bahagian. 1 bahagian daripada 10 adalah 10 sen. Jadi 1/10 bersamaan dengan 10 sen. Bagaimanakah kita nak tulis 10 sen dalam bentuk RM? Dalam ringgit. Baik, begitu ya. Jadi kita tahu 1/10 adalah sama dengan 0.1. 10/10 ataupun 1 adalah 1/0. Kita lihat pula contoh yang kedua. Jika 6/10 daripada RM1 akan menjadi begini juga, belah pada 10 dan 6 shilling dipilih untuk menjadi 60 sen, betul? Jadi 6/10 adalah sama dengan 60 sen. Begitu. Jadi apakah perpuluhannya?
0.6. Kita lihat pula konsep jari ajaib. Ulang kaji sikit. 1/2 sama dengan 0.5. Kita sudah buat pada minggu lepas. Jadi, tangan manusia ada 10 jari. Jikalau setengah daripada jari tersebut adalah 5 jari dan 5 jari. Jadi, setengah daripada itu adalah 0.5. Kaedah jari ajaib boleh digunakan untuk menukar pecahan persepuluh kepada perpuluhan kerana manusia mempunyai 10 jari. Jadi berapakah nilai pecahan bagi setiap jari kita? Betul, 1/10. Sekarang kita guna konsep jari ajaib untuk tukar pecahan 3/10 kepada perpuluhan ya. Okey, 3/10 maksudnya kamu pilih mana-mana 3 jari, cikgu pilih yang ni. Jadi 1, 2, 3/10 sama dengan berapa jari tadi? 1, 2, 3 jadi 0.3. Mudah kan? Bagaimana pula kalau pecahannya ialah 7/10? Kita kena tahu pecahan untuk 7 jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 0.7. Mudah kan? Sekarang kita jawab 3 soalan kuis berdasarkan pengetahuan yang kamu dah dapat. Okey, macam mana nak tukar 2 1/10 ni kepada perpuluhan? Senang saja. 2 ni ialah nombor bulat. Jadi kita tulis 2 perpuluhan macam ni. 1/10 sama dengan 0.1 kan? Ataupun kamu nak buat macam ni pun boleh. 2/1. Berapa jawapannya untuk ni pula? 4, betul, 9. Ini pula 16. Nombor bulat tulis je titik perpuluhan. Ni berapa? 8. Kotak 100 untuk pecahan per 5 akan dibelah pada 5. 1/5 adalah 20/100 kotak. Sama dengan 0.2, betul? Okey, kita gerakkan titik. Jadi kita dapat 0.2 dalam perpuluhan. Bagaimana pula dengan peratus? Betul, 20%. Okey, contoh pecahan per 5 menggunakan duit shilling. Kita nak tahu 2/5 daripada RM1 ialah berapa? Okey, kita dah belah bahagian ni dah jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 2/5 akan jadi begini. Berapa sen tu? Betul, 2/5 sama dengan 40 sen. Macam tu, 0.4. Untuk pecahan per 5, kamu kena cantumkan tangan kamu. Maksudnya, kamu rapatkan tangan kamu sebegini dan setiap pasangan jari itu nilainya ialah 1/5. Maksudnya, 2 jari ni sama dengan 1/5. Jadi 1/5 ialah 0.2. 1/5 ialah 0.2. Ni pun sama. Sama juga dan ni pun 0.2. Kita buat satu contoh. 3/4/5 berapakah dalam perpuluhan? Okey, 3 ni kita memang dah tahu ialah 3 perpuluhan berapa? 4/5. Okey, kita ambil 4 pasangan jari daripada 5. Ni 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Jadi 3/8. Mudah saja. 14, 2/5. 14 2/5 sama dengan dalam perpuluhan 14 2/5. 2 ni. Jadi 1, 2, 3, 4 jari. 14/4. Mudah kan? 7 4/5 juta. Berapa dalam nombor bulat? Mula-mula cikgu kena tukar pada perpuluhan kan? Okay, kita akan dapat 7/4/5. Okay, sekarang 4 pasangan. 2, 4, 6, 8. 8. Juta ada berapa sifar? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawapan dia ialah 7,800,000. Okey, macam mana pula kalau cikgu bagi soalan yang macam ni? 3/5 juta. Jadi kita tukar 3/5 yang mana? Ni. 2, 4, 6. 3/6 juta. Ada berapa sifar? 6 kan? 1,
2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawapan dia 3,600,000. Bagaimana pula kalau kita buat topik jisim? Okay, ini contoh. Kalau cikgu ada 32 1/5 kg. Ada berapa gram? Okay, cara nak buat dia, tukar ni kepada perpuluhan. 32/1/5. Ini saja. 2 jari. 2 kg ada kena darab 1000 kan? Jadi 1, 2, 3 kerana 1000 ada 3 sifar. Jadi jawapan dia 32,200 gram. Liter berapa mililiter? Kita tahu liter nak pergi mililiter kena darab 1000. Jadi kita tukar ni jadi perpuluhan. 5/3/5 ya. 1, 2, 3/5. 2, 4, 6 jari. 6. Jadi darab 1000. 1, 2, 3. Jadi jawapan dia 5,600 ml. Jadi bila kamu tahu bagaimana nak tukar pecahan kepada perpuluhan, apa-apa penukaran unit akan menjadi mudah. Cikgu harap kamu faham dengan konsep jari ajaib. Okay, sekarang kita uji kefahaman kamu. Tukar pecahan per-10 yang 3 ni kepada perpuluhan. Okay, sedia yang pertama. 91/10 ialah betul. 67/10. Jawapannya 52/3/10. Jawapan kamu sebut. Betul tak? Tahniah. Okay, sekarang kita cuba per 5 pula. 71/5 berapa? Sama dengan cikgu. 13/4/5. Sama tak? 27/3/5. Okay, berapa jawapan kamu sebut? Sama. Tahniah. Okey, selalunya kesalahan lazim selalu kawan-kawan kita buat, dia bagi jawapan macam ni. Salah. Ingat, kena ingat cara nak tukar pecahan kepada perpuluhan sebab nanti kita ada banyak kegunaannya dalam penukaran-penukaran unit. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada minggu ini. Terima kasih. Jumpa lagi di masa hadapan.